Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada hari ini Jumaat 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin bab yang ke-72. Saya tak boleh sebut muka surat sebab para pelajar, para penonton pegang kitab naskah yang berbeza-beza, kan? Tapi kalau bab insya-Allah sama, nombor hadis pun sama juga. Cari bab yang ke-72, nombor hadis dia 612. Babu tahrimil kibri wal i'jabi. Babu tahrimil kibri wal i'jab. Bab pada menyatakan haram bersikap al-kibr. Apa dia al-kibr? Sombong, angkuh, takabur, itu dia panggil kibir. Wal i'jab, al-i'jab bin nafsi, membanggakan diri sendiri. Kita rasa kita hebat, kita rasa hak kita buat ni molek benar dah, hak kita buat ni comel, yang orang lain tu tak bagus, itu dia panggil al-i'jab bin nafsi. Ada setengah pendakwah dia terjemah dengan menggilak body. Duk gilak body dia ya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi kepada apa makna al-kibr. Alhamdulillah, dalam perbincangan kita yang lepas, dalam kitab Amradul Ummah, penyakit umat, siri yang ke-45, yang baik pada minggu yang lepas anda dah cerita baca dalam penyakit umat, iaitu makna al-kibru itu sebagaimana yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sendiri mendefinisikan, tengok hadis nombor 612. Nabi kata al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibru itu kesombongan itu, al-kibru makna kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu makna al-kibru. Kalau mari hak benda benar sekalipun, kalau kita tak suka, kita tak akan terima. Itu dia panggil al-kibru. Dan ghamtun nas maknanya kita akan hina orang lain. Orang lain tu lekeh, orang lain tu tidak standard. Itu dia makna al-kibru. Maka para jemaah sekalian, dia tengok orang lain itu rendah, tak standard dengan dia, tak lebar dia, itu dia panggil al-kibru. Maka dua sifat al-kibru, menolak kebenaran kerana tak belaga angin dengan dia, dan juga menghina orang lain. Adapun tajuk yang kedua, al-i'jab, orang yang bangga diri, ini berbeza sikit dengan kibru. Kadang-kadang dia bangga dengan dia, dia rasa dia sempurna ya. Dia tak hina orang lain. Tapi i'jab dengan kibru ni dia bermula dengan i'jab, sebagaimana yang telah kita bincang dulu dalam Amradul Ummah. Al-Imam Al-Ghazali telah meletakkan yang pertama, ujub. Kita rasa diri kita bangga dengan diri. Kemudian dia pergi kepada al-kibru, dia mula rasa nak sombong. Kemudian istikbar, menyombong. Ini istikbar ni maknanya nak jatuhkan orang lain. Itu dia punya kedudukan. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, dalam bab ini Al-Imam Nawawi, penyusun kitab kita ni, bawa kepada kita 4 ayat. 4 ayat Quran dan ada 9 hadis. Mudah-mudahan kita sempat dalam siri ini kita tamatkan bab kita ini, insya-Allah. Ayat yang pertama, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim.
Qala Allah Ta'ala, Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu untuk siapa? Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Tengok, nak bahagia di akhirat, tinggalkan sifat sombong, takabur, besar kepala atas dunia ini. Dan sifat yang kedua, wala fasada, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan buat benda rusak, maknanya benda tak baik lah. Fasad tu boleh pergi belakang. Fasad dari sudut agamanya, fasad dari sudut dunianya, kan. Kemudian Allah janji wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu, yakni syurga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah ceritakan bahawa syurga tidak disediakan bagi orang yang uluwan fil ardi wala fasada. Dua sifat ini bukan untuk mereka. Syurga itu disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mereka. Jadi kalau kita rasa nak syurga, maka kita kena hapuskan, kikiskan, buang sifat mazmumah dalam diri kita ini. Kita hiaskan dengan sifat yang telah kita belajar dalam dalam bab yang ke-72 baru ni, 71. Apa bab kita 71? Babut tawadhu', bab merendah diri. Ubat lawan kepada sombong, merendah diri. Lawan kepada kibru at-tawadhu', maka dia sinonim dua tu. Belaga orang panggil. Aksiden dua tu. Kalau ada tawadhu', insya-Allah tak ada kibir. Orang yang bersifat kibir, hilang tawadhu', wal iyaz billah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Ayat ini dalam surah Al-Isra ayat 37. Ayat yang awal tadi tilkad dar, surah Al-Qasas ayat 83. Tanda ni, surah Al-Qasas ayat 83. Ayat yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ini surah Al-Isra ayat 37. Kata di ulama tafsir, terzahirnya mutakabbir, kesombongan seorang manusia itu kita boleh tengok dalam gaya dia berjalan. Berjalan orang panggil angkat bau. Angkat bau, kan? Kalau dia jalan dengan kereta pun jalan melilau tak tahu kalu. Ikutlah lorong JPJ buat, kan? Dia dak, ini kereta besar ni. Apa aku peduli? Sedap dia punya ayat, kan? Dalam hadis lain menafsirkan ayat ini, hadis sahih yang dikeluar oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ma min rajulin yata'azama fi nafsihi, tidak ada mana-mana orang yang rasa besar dalam diri dia, wa yakhtala fi masyiyatihi, sombong dalam jalan, lenggok jalan itu jalan orang takbur, orang sombong, illa laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban, orang ni jumpa Allah Ta'ala di akhirat esok dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Jangan main-main. Sombong atas dunia dulu, aku hina hari ni. Subhanallah. Sombong atas dunia dulu, hari ni kamu akan dihinakan. Maka kalau kita nak mulia di sisi Allah Ta'ala, biarlah kita hina atas dunia ni, tawadhu', tidak mengapa, tapi kita mendapat tempat di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menjadi kebanggaan kita, insya-Allah. Ayat yang ketiga. Dalam ayat ini, wala tamshi fil ardi marha, panjang lagi ayat tu, innaka lan takhriqal arda, mu tak boleh nak pecahkan bumi, tak boleh nak runtuhkan bukit, kan. Dan cukuplah kita ambil mahallus syahid di sini saja.
Ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ayat ini dalam surah Luqman. Kalau tengok dengan ayat tadi ada persamaan. Cuma di sini ada tambahan lagi. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu daripada tengok manusia kerana sombong. Orang mari nak jumpa kita cengih ya. Cengih, orang panggil cengih dak. Berkeruk dahi tengok. Siapa dia nak jumpa aku ni? Jangan. Jangan duduk main sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Sekali lagi diulang di sini. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang sombong, orang takabur, orang bangga diri, orang ini dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka jangan kita berani-berani, kan? Makna ayat tusair khaddaka linnas, iaitulah memalingkan wajah daripada manusia dengan dasar kesombongan pada mereka. Kalau kita berpaling dengan sebab kita duduk tengok benda lain, orang panggil kita tak dengar, itu jangan buat, itu dimaafkan. Jangan ditular-tularkan. Setengah orang ni tak. Kita tak perasan, orang tegur kita. Tiba-tiba orang ambil gambar snap dari jauh, dia tengok sombong dia tu. Orang tegur dia tak peduli. Ada kalanya kita tak perasan, tengah duk fikir benda lain. Jadi itu pun jangan mudah su'uzan kepada orang. Tapi kalau dah jadi tabiat dia, bercakap depan gini pun paling muka ke lain, itu memang sombong. Allahu Akbar. Kalimah al-marah artinya berjalan dengan sombong. Maraha, berjalan dengan angkuh. Angkat, orang panggil angkat apa ni? Angkat bau, kan? Ayat yang keempat. Wa qala ta'ala, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Qarun. Qarun ni bukan orang jauh daripada Nabi Musa. Orang dekat je. Dia termasuk dalam kaum Nabi Musa. Itu Qarun. Min qaumi Musa. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kunci gedungnya sangat berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Anak kecil dulu besar-besar, buatnya besi, kan? Sampai kita hari ni pintu besar, kunci pakai kak. Kalau nak pergi timbang tak naik penimbangan, sak dah. Dia kata apa? Tapi kunci gedung dulu begini besar dia punya kunci. Maka berapa banyak gedung dia, berapa ramai orang kena pikul, kan? Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, anak-beranak dia berkata, ya Qarun, la tafrah, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Tuhan tak suka dengan caramu ni, cara bangga diri ni. Sehinggalah sampai ke firman Allah Ta'ala. Mana ayat tu panjang lagi lah. Sampai kepada ayat wa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kita baca perhabis ayat tu, kan? Ayat 76 hingga 81 itu cerita Qarun. Yang kita nak sini, Qarun itu sombong. Dan hingga firman Allah Ta'ala, dan kami benamkan dia, yakni Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Allah, harta benda dia habis masuk dalam bumi.
katanya Qarun masih lagi disedut oleh bumi sekarang. Wallahu alam. Ayat ini dalam surah Al-Qasas ayat 76 sehingga kepada ayat 81 cerita Qarun. Siapa dia sombong, siapa dia besar ke diri, pergi baca cerita Qarun. Pergi baca cerita Qarun, mudah-mudahan dia akan itti'az. Mudah-mudahan dia akan ambil pengajaran. Hilang sifat sombong kita itu atas dunia ini. Sebab Qarun yang kaya pun kena tenggelam ke bumi. Apalagi kita yang tak kaya ni. Tentulah lagi mudah untuk menerima apa-apa. Jadi kita katalah gitu sepatutnya. Tapi nilai di Allah Ta'ala bukan soal kaya, soal miskin. Nilai di Allah Ta'ala taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, 4 ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi kepada kita dalam bab ini. Sekarang ini kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab Al-Kibir. Hadis nombor 612. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Faqala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala sallallahu alaihi wasallam inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Hadzal hadis rawahu Muslim. Tengok terjemahan dia. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun seberak biji sawi. Subhanallah. Walaupun seberak biji sawi tapi dia ada sifat sombong, tak masuk. Tak boleh masuk syurga, na'uzubillah. Ini yang kita bimbang hari ini, nak timbang macam mana. Seorang laki-laki di kalangan sahabat bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya seorang itu menyukai apabila baju dan kasutnya cantik. Apakah termasuk dalam kesombongan? Kita ni suka pakai baju comel. Nah, kalau jubah cantik. Kalau baju Melayu, baju kemeja, baju batik, nak comel-comel belaka. Kasut pun sama juga. Adakah orang ni masuk dalam sombong? Tak boleh kita pakai baju, kena pakai baju yang selekeh. Kita Kelantan kata baju serebeh ya. Tak terurus, tak bergosok. Itu ke yang dikatakan tawaduk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya Allah Ta'ala tidak marah kepada kita. Dengan mana? Dengan kita pakai pakaian cantik. Tidak dimarah, tidak dimurkai. Yang murkanya kalau sombong. Itu yang jadi murka. Maka Nabi bagi definisi kepada kita tentang al-kibru. Maka bagi dia menjawab, kesombongan itu, yang makna sombong al-kibru itu, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kata di Nawawi, daf'uhu waradduhu ala qailihi. Mana kalau orang bagi tahu apa-apa yang benar-benar, tak mau. Reject. Apa ni tak cakap macam ni. Macam kita hari ni ramai lah orang sombong-sombong ni. Bila kita bagi nasihat apa-apa, dia bukan nak dengar nasihat, dia komen pula, condemn pula yang berat-berat dengan bahasa yang tak ada adab. Macam-macam kita kata. Wa ghamtun nas ay ihtiqaruhum, menghina orang. Siapa awak nak tegur aku? Awak ada sanak kau bercakap ni? Jangan. Setengah orang lain ni pasal main sijil. Awak ada sijil? Awak ada sanak? Siapa dia guru awak? Dia punya sombong bukan main tinggi. Kan kita kata ini semua bahaya. Hadzal hadis rawahu Muslim, hadis sahih.
Maka para jemaah sekalian, dalam bab ini kita telah sebut tentang amaratut tawadhu'. Tanda-tanda seorang itu tawadhu' iaitulah dia mudah menerima kebenaran. Bila orang bagi tahu ini daripada Quran, ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini daripada ulama-ulama besar di kalangan salafus salih yang menceritakan, kita terima dengan belapan dada. Dak ni. Duk main siapa awak. Saya tukang baca buku, baca kitab je, baca pandangan ulama saja. Kenapa duk main siapa awak, kan? Adapun orang takabur, maka ada sifat dia sendiri. Dia berjalan nak suruh orang ikut. Kebenaran itu tak mari daripada orang yang dia tak suka, walaupun memang benar, tak masuk dalam kepala. Dalam siri yang lepas ana ada sebut, ada 6 siri. Tengok dalam kuliah penyakit umat 45, ada 6 siri-siri manusia takabur. Allahu Akbar. Ini di antaranya tak menerima kebenaran. Kalau berjalan nak suruh orang ikut dia. Kalau dia sampai nak suruh orang bangun semua sambut dia, kan. Itu di antaralah contoh-contoh sifat-sifat takabur. Baik, pada jemaah sekalian, kita berpindah kepada hadis yang kedua. Hadis 613. Wa an Salamah bin al-Aqwa' radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati' qala sallallahu alaihi wasallam la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibru qala fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Hadis ini menceritakan kepada kita seorang sahabat nama dia Salamah bin Al-Aqwa'. Salamah laki-laki. Kita kalau sini orang Malaysia ni kalau Salamah perempuan, kan. Makcik Salamah dia panggil. Arab Salamah laki-laki. Abu Salamah, kan. Ummu Salamah. Dia kata seorang laki-laki makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Nabi tegur. Nabi SAW berkata, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Si laki-laki ini menjawab, aku tidak boleh makan dengan tangan kanan. Allahu Akbar. Sombong dia kata, la, aku tak boleh makan tangan kanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kamu tidak boleh makan dengan tangan kanan kerana kesombongan. Bukan sebab mu tak boleh makan, sebab mu sombong, tak mau ikut aku, tak mau aku tak dengar nasihat. Maka kata Salamah, ini mukjizat Nabi. Kemudian lelaki itu tidak boleh mengangkat tangannya ke mulut. Subhanallah. Hazal hadis rawahu Muslim. Tanda pelajar, kita dah bincang hadis ini panjang. Dalam hadis nombor 159 dalam kitab kita ni, kitab Riyadhus Salihin, fi babil amri bil muhafazati ala sunnah. Pada bab arahan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, dalam bab makan minum, jangan sombong kita. Orang suruh makan tangan kanan, dia kata, saya tak boleh. Hadis ini riwayat Muslim. Para jemaah sekalian, ana ada juga jumpa kawan-kawan, kalau makan dengan sudu, dia makan tangan kiri. Kalau minum air pun sama juga. Bila kita tanya kenapa makan kiri, protokol. Cak ini, prak, kan? Ada setengah orang tu dia kidal. Kidal ni dia mengiri. Dia buat kerja menulis kat tangan kiri. Maknanya kalau dia makan dengan alat sudu, mesti dia makan tangan kiri. Habis, kata tinggalkanlah tangan kiri, tinggalkan sudu, makan dengan tangan. Makan dengan tangan. Kalau makan dengan tangan, dia boleh makan bismillah. Tapi kalau dengan sudu, dengan alat, dengan gerpu, jadi lalu. Kita kata utrukul al-alah, tinggalkan alat supaya kita tidak terlanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan yang makan dengan tangan kiri. Kenapa kita nak ikut syaitan? Kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam majlis yang memang suatu keaifan lah, mengikut uruf barat, kita pergi makan dengan tangan contohnya. Pada waktu tu kita kena belajarlah tarik-tarik dah. Contohnya kita kerak
kerak makanan tu dengan tangan kiri. Kita cedok ambil dengan tangan kiri, kemudian holor ke tangan kanan, tangan kunang yang suap masuk dalam mulut. Boleh, insya-Allah. Man yuhibbus sunnah, siapa dia nak pada sunnah Nabi, tak mau ikut syaitan, insya-Allah dia mampu buat. Insya-Allah dia mampu. Tapi orang ni sombong, menyebabkan Nabi kata, mung tak mau tangan kanan sebab sombong. Allah Ta'ala tak izinkan tangan dia boleh angkat. Lembek jadi. Subhanallah. Bukan semua orang itu Nabi punya mukjizat, kan? Sepatutnya dia minta maaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ni kidal, buat kerja dengan tangan kiri. Doakan saya Rasulullah biar saya boleh tukar. Nabi kita ya Rabbi. Sekejap je Nabi kita doa dengan mukjizat dia, tukar terus tangan daripada kidal kepada kanan. Boleh. Tapi cara dia jawab sombong. Sama juga dengan orang bak marah hari itu kita bincang dalam Amradul Ummah. Orang ni nak marah. Bila Nabi suruh baca A'udzubillah minasyaitanir tak mau. Dia kata, Abi Junun, mu ingat aku gila ke? Nak suruh baca A'udzubillah. Subhanallah. Ini semua ciri-ciri kesombongan, ciri-ciri orang yang kerah kepala. Wal'iyazbillah. Dia orang minta, bagi tahu baik-baik, buatlah baik-baik. Ni nak lawan pula, kan? Hadis yang ketiga, wa an Harisah bin Wahb qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawazin mustakbirin muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Harisah bin Wahab. Daripada Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kamu semua aku memberitahu tentang penghuni neraka? Mau nak tahu penghuni neraka siapa? Iaitu setiap orang yang keras. Jawaz. Jawab ni orang keras. Utullin, bongkok, lagi sombong, mustakbir. Cukup lah. Orang hagah, orang sombong, orang takabur, ini ahli neraka, na'udzubillah. Hadis ini muttafaqun alaih. Penjelasan hadis ini telah dihuraikan terdahulu dalam bab golongan yang lemah daripada kaum muslimin. Kita dah bincang dalam bab lepas. Hadis yang ke-615. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin naru fiyal jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil jannatu fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakil jannah rahmati arhamu biki man asya wa innakin naru azabi u'azzibu biki man asya walikilaykuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim. Allahu Akbar. Takut kita dengan hadis ini para jemaah sekalian. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga dan neraka berbantah-bantahan. Syurga dengan neraka berebut partner, berebut orang panggil customer. Kalau bahasa kita hari ni, ahli peniaga ini berebut customer dia. Berbantah-bantahan. Neraka kata, pengisiku, orang yang masuk dalam perut aku ni siapa? Adalah orang-orang jabbarun, orang-orang yang sombong, angkuh, bongkak. Wal mutakabbirun, orang sombong, orang takabur. Duduk sini. Wa qalatil jannatu, syurga pula berkata, isiku, orang nak masuk dalam aku siapa? Adalah orang-orang yang lemah, du'afa'un nas, dan orang-orang miskin.
Miskin di sini kata di ulama dengan dua makna. Satu dia panggil miskin sungguh. Satu lagi miskin dengan makna mutawadhi'. Tulis itu. Adakah orang kaya tak masuk syurga? Na'am masuk. Kenapa tak masuk? Tapi miskin dengan makna seperti dalam hadis Nabi SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Allahumma ahyini miskinan. Hiduplah aku dalam keadaan miskin. Apakah Nabi minta miskin? Sedangkan Nabi kita SAW ajar kepada kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kan, minta doa supaya kita minta jauh daripada fakir. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Maka kenapa dia minta miskin di sini? Hadis ini diriwayat oleh Anas daripada At-Tirmizi wal Baihaqi. Imam Nawawi kata isnaduhu dhaif. Hadis Allahumma ahyini miskin tu isnaduhu dhaif. Tapi kalau kita nak tahu makna dia macam mana, miskin di sini bukan mana Nabi nak minta apa kerana lah miskin dengan mana ai mutawadhi'an. Maknanya kalau hadis itu sahih, maknanya Nabi kita miskin dengan makna mutawadhi'. Makna apa? Mutawadhi'. Maka kata di syurga, orang duk ala aku ni du'afa'un nas, orang lemah-lemah, masakin, orang miskin-miskin dan juga orang tawadha'. Jangan kata pula orang kaya tak masuk syurga. Orang kaya yang tawadha', na'am. Lalu Allah memberi keputusan kepada kedua-duanya seraya berfirman, sesungguhnya engkau, hai syurga, adalah rahmatku. Denganmu aku memberi rahmat kepada siapa saja aku kehendaki. Aku letak dalammu. Dan engkau, wahai neraka, adalah seksaku, azabku. Denganmu aku menyaksa siapa saja aku kehendaki. Akulah yang berhak memenuhi pengisi kedua-dua kamu. Subhanallah. Ini kita takut. Yang pentingnya Tuhan kata walikilaikuma alayya mil'uha. Yang pentingnya dua-duamu jangan bimbang. Yang ni penuh, ni penuh. Maknanya syurga apakah penuh? Allahumma ja'na min ahliha. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga. Neraka juga akan penuh. Allah, na'uzubillah. Hadis yang ke-6, nombor 617. Maaf, yang kelima dulu. Hadis yang kelima, nombor 616. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru Allahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat, kasihan belas, yang memandang dengan kasihan belas kepada siapa? Kepada orang yang menurun, menyeret kainnya di bawah buku lali kerana sombong. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini cukup berbahaya para jemaah sekalian. Maknanya siapa dia pakai kain labuh bagi orang lelaki sampai bawah pada buku lali, kain ke seluar ke, dengan sebab apa? Sebab dia sombong, maka Allah Ta'ala tak tengok dia pada hari kiamat. Tapi kalau kita pakai kain telabuh je, tak ada orang nak potong naik atas buku lali, ataupun macam uruh di Malaysia hari ni orang pakai seluar labuh, adakah kita nak jatuhkan hukuman mereka ini tak boleh masuk, tidak ditengok oleh Allah Azza wa Jalla? Maka kita mengatakan ayat itu agak sukar, kan? Sebab Nabi sebut di sini khuyala jarra izarahu batara. Jarra izarahu batara maknanya pakai kain, dia labuhkan kain dia kerana sombong. Kita kena ingatlah, kalau kita, kenapa kamu pakai seluar labuh ni? Sombong? Maka orang ini tak akan ditengok oleh Allah Ta'ala. Kalau kita biasa ya, masyarakat sini pakai belaka, khilaf ulama situ.
Anda tak nak masuklah panjang sini khilaf. Ada sebagian ulama kata ada hadis lain mengatakan ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Apa-apa saja yang turun lepas daripada buku lali maka neraka tempat dia. Jadi pandangan ulama yang kedua dia campur hadis. Dia kata la, bukan mutlak, dengan syarat man jarra izarahu khuyala. Dalam riwayat kata ada kata batara, siapa dia labuhkan kain kerana sombong, kerana megah, kerana takabur, orang itu yang tidak ditengok oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma eloknya kalau kita buat kain, buat jubah, buat seluar, biar sampai buku lali, jangan turun di bawah. Khilaf daripada ulama ni besar. Nanti orang perli saya, Allah perli apanya? Ramai orang pakai seluar sakat lutut ya sekarang ni. Tak. Moden pula. Ada setengah tu seluar labu tapi cari di lutut. Kita kata subhanallah. Itulah manusia hari ni, yang Tuhan larang, yang syariat ada larang tu kita nak rempuh. Yang tidak dilarang orang tak suruh dia buat pula. Baiklah. Hadis yang ke-6, 617. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbirun, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Tuhan tak tengok orang ni dengan pandangan rahmat, kasihan belas. Tuhan tak tengok dia. Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Dia tahu segala benda, tapi pandangan rahmat di sini tidak ada. Siapa 3 golongan itu? Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa-dosanya. Allahu Akbar. Benak kita ni. Yang pertama, orang tua yang berzina. La haula wala quwata illa billah. Orang tua berzina lagi buat apa? Hei, na'uzubillah. Yang kedua, pemimpin yang berbohong. Kamu tu pemimpin, semua orang ikutmu, takut kenapa bohong? Kalau orang lemah berbohong, dia takut kena pukul. Kamu pemimpin, kena takut apa? Ada orang bisik, ustaz, hadis tu tak boleh baca dalam negara demokrasi. Negara demokrasi ni kalau tak kelentung, tak bohong, orang tak undi. Pula. Silalah. Kalau sanggup nak kelentung-kelentung, kita dah jadi pemimpin, tunggulah di akhirat esok apa yang akan Allah Ta'ala beri pada mereka. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Na'uzubillah. Kalau orang kaya sombong, logik sikit. Ni orang miskin sombong buat apa? Jalan pun naik kenderaan, kereta buruk, mari nak sombong dengan orang. Subhanallah. Jadi orang sombong ni, sebab tu dia panggil 3 kumpulan ni tak logik. Kenapa kamu sombong sedangkan kamu miskin? Patut mutawadha, baru orang bantu. Kenapa kamu bohong? Kamu sudah jadi pemimpin. Kenapa kamu berzina? Kamu sudah tua, kamu tahu dah benda tu. Allahu Akbar. Maka ini dosa besar. Besar-besar dipanggil. Hadis nombor 618. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'uni faqad 'azzabtuhu, rawahu Muslim. Maksudnya Allah berfirman dalam hadis kursi. Tanda pelajar dia panggil hadis kursi. Kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran adalah selendangku. Izar tu mana kain hak di bawah. Rida kain atas. Kalau kita pakai ihram itu dua helai kan. Maka siapa sahaja yang menyaingiku, nak lawan aku, dalam riwayat kata nak tarik aku punya pakaian, maka aku pasti menyaksanya. Hadis ini rawahu Muslim. Artinya hakikat orang takabur ni merampas hak Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala saja yang dibenarkan bertakabur. Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Sebab semua dunia hak dia kan. Tapi ada orang nak tarik hak Allah, maka orang ini berhak diseksa, wal'iyazubillah.
Hadis 619. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi mishyatihi iz khasafa Allahu bih fahuwa yujaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan jubah comel, jubah ni lawa dia punya pakaian, kelas, yang membuatkan dirinya ujub, bangga diri, sombong dia. Sudahlah. Rambutnya tersusun rapi, beleming, kata orang, berminyak kepala dia tu, dan berjalan dengan sombong. Tiba-tiba Allah SWT menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia terus bergoncang-goncang dan tenggelam dalamnya hingga ke hari kiamat. Hadis ini muttafaqun alaih. Ungkapan murajjalun ra'sahu artinya menyikat rambut. Mana penampilan kemas lah. Tidak duk seronyi, serabut gitulah kan. Tak terurus kata orang. Kusuk masai, tidak. Yatajaljal dengan makna termasuk ke dalam dan turun. Makna hari-hari dia turun. Tengok dalam kitab syarah hadis ni kata, jumhur ahli ilm, majoriti para ulama mengatakan anna hadzal rajul huwa Qarun. Ni laki-laki yang sombong ini dialah Qarun yang ayat yang kita baca tadi. Qarun ni diseduk oleh bumi, ditelan oleh bumi, tak habis-habis lagi sampai hari ini. Belum sampai lagi ke bawah. Na'udzubillah. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab dia mencabar hak Allah Azza wa Jalla, maka Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada hadis nombor 620 yang merupakan hadis yang terakhir dalam bab kita ini, alhamdulillah. Wa an Salamah bin al-Aqwa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ar-rajulu yazhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibuhu ma asabahum. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Salamah bin al-Aqwa, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang sentiasa membanggakan dan menyombongkan dirinya sehingga dia dicatat termasuk golongan orang-orang yang kejam lagi sombong. Mana orang ni sentiasa duk bangga diri sehingga Allah Ta'ala tulis dia ni perangai dia. Na'udzubillah. Kemudian dia akan ditimpa apa yang biasa menimpa mereka. Dia akan kena lah dia. Orang Jabarin, orang-orang yang sombong, macam mana Allah Ta'ala binasakan, orang ni juga akan mengikut jejak langkah mereka. Makna yazhabu bi nafsi ay meninggikan, yartafi'u wa yatakabbar, maknanya sombong diri dia tu. Kata di para ulama hadis, fiqhul hadis, hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Muhakkik kata wa fihi Umar bin Rashid al-Yamami wa huwa dhaif. Wallahu alam. Fiqhul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa? Man tashabbaha biqaumin husyira ma'hum. Siapa yang mengikut jejak langkah mana-mana kaum, mereka ini akan dibangkitkan bersama kumpulan itu di akhirat. Jadi bahaya kita ni. Maknanya oleh kerana kita ni pergi ikut puak-puak sombong ni macam Qarun, walaupun atas dunia kita tidak ditenggelamkan ke dalam bumi seperti Qarun, tapi oleh kerana sifat Qarun tu ada, ataupun pergi ikut sifat Fir'aun Jabbar, yang zalim, yang angkuh,
walaupun tak jadi Fir'aun tapi sifat tu ada, wal iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala, orang ini juga akan terkena azab itu di akhirat esok. Na'uzubillah. Baik para jemaah sekalian, bab Imam Nawawi ini dia panggil timbang tara. Bab 71, bab tawaduk. Bab 72, Imam Nawawi bawa kepada kita bab al-kibir, sombong, takabur, besar kepala. InsyaAllah kita akan masuk bab 73, babu husnil khuluq, bab akhlak perangai yang baik. Jadi tinggalkan sifat sombong. Bahasa tasawuf kata at-takhalli thumma at-tahalli. Kosongkan diri kamu daripada sifat buruk tadi. Sekarang ni sampai masa kita nak hiaskan jiwa kita, nak hiaskan diri kita, nak hiaskan hati kita, nak hiaskan kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. InsyaAllah kita bincang dalam jalsah kita yang akan datang. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, ilmu yang kita belajar ini ilmu yang bermanfaat. Untuk melengkapkan perbincangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, boleh tengok juga dalam tajuk penyakit umat siri yang ke-45, sebab dia lengkap melengkapi dalam masalah ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.